Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Silau lah. Sekejap lah. Okey, kita sambung sikit topik baru modul baru. Harap-harap semua dah ada modul tu. So dekat modul macam biasa, conteng atau tulis apa yang keluar dari mulut saya. Yang rasa penting tulis. Okey, so topik kita hari ni ialah perakaunan kos. Alright, semua nampak kan ni? Nick, nampak tak? Mira, nampak tak? Alright. Suara saya clear tak? Clear. Alright. So basically ni modul berapa dekat dalam buku teks awak? Kalau yang lama je dia modul 7. Modul berapa dalam buku teks? Tak apalah, nanti awak tengok dia tajuk dia perakaunan kos. Okey, sebenarnya perakaunan kos ni dia satu skop lain dalam perakaunan. Nanti bila awak dekat universiti kan, awak akan ada dua subjek, main subjek account ni. Satu kita panggil financial accounting, satu lagi kita panggil cost accounting ataupun management accounting. Alright, yang kita belajar selama-selama ni, yang kita buat APUL, kita buat BKK, kita buat ledger, kita buat imbangan duga, itu semua ialah perakaunan kos. Itu semua ialah perakaunan kewangan. Iaitu kita nak sediakan penyata kewangan. Kita nak sediakan maklumat-maklumat kewangan yang kita dapat, kita nak laporkan dalam bentuk yang kita panggil penyata kewangan, APUL dan PKK. Okey. Dan maklumat-maklumat ni akan digunakan oleh pengguna dalaman dan luaran. Dan kita dah belajar analisis hisbah kan, siapa pengguna dalaman, siapa pengguna luaran. Okey. Dan maklumat-maklumat kewangan ini dia sebenarnya menggambarkan apa yang telah berlaku. Untung ke, rugi ke, berapa banyak aset dia, berapa banyak liability dia. Dan kita kena buat penyata kewangan ini berdasarkan kepada standard atau piawaian yang telah ditetapkan ketika ni ikut. Tak ada cara lain nak buat apa macam itulah dia. Kena buat PKK macam itulah. Kita kena buat kitaran perakaunan, itulah dia. Okey. Berbeza dengan perakaunan pengurusan, ialah tu bidang lain. Dalam dekat degree nanti awak akan tengok dia adalah management accounting ataupun cost accounting. Iaitu dia lebih kepada kita nak sediakan maklumat untuk mengawal, merancang dan menguruskan. Dia lebih banyak kepada kos, berapa yang kita kena bayar, berapa kita nak. Kalau kita buat macam ni, berapa banyak kos. Kalau kita buat macam ni, macam ni kita nak kurangkan kos. Dia lebih kepada benda macam tu. Okey. Badan profesional pun ada dua yang berbeza. Yang ini kalau perakaunan kewangan dia lebih kepada ACCA. Kalau perakaunan pengurusan dia lebih kepada CIMA, Chartered Institute of Management Accounting. Kalau badan profesional dia lah. Okey. Dan perakaunan pengurusan ni hanya digunakan oleh pengguna dalaman saja. Ini sebenarnya strategi, planning. Dan dia adalah rahsia lah, kita tak boleh nak beritahu kat public. Okey. Dan dia adalah berdasarkan kepada jangkaan. Kalau kewangan tadi dah berlaku, kita dah dapat maklumat jualan, dah dapat maklumat belian, dah dapat maklumat inventory, kita buat nyata. Tapi untuk perakaunan pengurusan ni ataupun perakaunan kos ni, dia lebih kepada maklumat-maklumat yang akan datang, jangkaan kita. Okey. Dan dia disediakan mengikut pengurusan. Dia tak ada standard tertentu, tak ada piawai tertentu. Dia adalah berdasarkan kepada apa yang management nak. Maklumat yang macam mana. Laporan yang macam mana yang pengurusan nak. Dia lebih fleksibel lah, tapi dia sebenarnya kena lebih kreatif. Lebih banyak fikir, lebih banyak study, lebih banyak buat research untuk maklumat, untuk perakaunan pengurusan ni.
Okey. Tadi saya cakap dah, dia adalah salah satu cabang daripada perakaunan. Salah satu cabang daripada perakaunan pusat adalah perakaunan kos yang kita nak belajar hari ni. Perakaunan kos. Dia ada banyak, pengurusan ni banyak. Ada just in time, macam-macam nanti awak akan belajar. Tapi yang fokus dekat perakawanan kos. Apa itu perakawanan kos? Ialah proses merekod, mengklasifikasi, menganalisis, mencari alternatif yang terbaik, mengawal dan menentukan kos pengeluaran. Ini yang penting ni. Perakawanan kos untuk tentukan kos pengeluaran. Perakawanan kos untuk tentukan kos pengeluaran. Apa itu kos pengeluaran? Ini konsep dia. Perniagaan A, kita satu perniagaan A, dia beli barang, letak kat kedai, dia jual, customer beli. Ini yang kita belajar selama ni. Yang kita belajar kan. Berapa jualan kita, berapa belian kita, berapa sewa, berapa gaji bekerja. Ini perniagaan A ni merujuk kepada perakaunan keuangan. Okay, membuat APU dan PKK. Perniagaan yang kedua, perniagaan B ni, dia tak beli. Tapi dia buat dan dijual. Ini beza dia, urusan perakaunan kos. Okay, kos pengeluaran, kita kena kira sebab kita buat sendiri barang-barang yang kita nak jual tu. So kita punya fokus sekarang ni, nak kira lah berapa kos kita buat yang kita panggil kos pengeluaran. Okey, untuk perniagaan A ni, ini penjata keuangan yang dia kena buat ni. APUR. APUR dan PKK. Jadi jualan, tolak kos jualan. Kos jualan pula inventory awal, tambah kos belian, tolak inventory akhir, dapat kos jualan. Ini kita dah belajar sebelum ni. Ini kita dah belajar. Tapi yang kita nak belajar sekarang ini, APUR juga ini, tetap kena jual, ada kos jualan, ada inventory awal, tetapi inventory awal ni adalah inventory awal barang siap. Tambah. Tak ada lagi kos belian sebab kita tak beli. Tapi kita akan gantikan dengan kos pengeluaran. Okay. Kita keluarkan barang, berapa kos dia? Dapat KBDJ, letak inventory akhir barang siap. Kita dapat kos jualan, dapat untung kasar. So dekat sini yang kita nak kena tahu, nak kena faham, nak kena ada kemahiran ialah kita nak kira berapa kos pengeluaran kita. Kalau kita kedai kek, berapa kos nak keluarkan kek-kek tu. Kalau kita kedai tayar, berapa kos pengeluaran kita nak keluarkan tayar-tayar tu. Kalau kita kedai perabot, berapa kos pengeluaran nak buat perabot tu. Okay, kita tak beli dah, tapi kita buat. Clear? Nampak konsep dia? Jadi kos pengeluaran ni ataupun perakaunan kos ni kita buat untuk kita kira kos pengeluaran. Boleh? Alright. Untuk kira kos pengeluaran, kita kena faham komponen kos pengeluaran. Komponen kos. Komponen ni apa? Apa benda yang perlu ada untuk kita kira kos pengeluaran kita? Ada 5. Basically ada 5. Okay? Yang pertama, kita ambil, untuk senang faham, kita ambil contoh satu lah. Kedai kita ialah kilang roti. Senang nak faham, kilang roti. So, kita nak buat roti. Komponen yang paling asas sekali, yang paling penting sekali kena ada ialah apa? Bahan-bahan dia. Kita kena ada tepung, kita kena ada telur, kita kena ada gula, kita kena ada mentega, kita kena ada margarin, kita kena ada pewarna dan sebagainya. Semua bahan-bahan. Ini kita panggil kos bahan mentah. Itu komponen yang pertama. Okay. Ya.
Kita kena ada yang pertama, kos bahan mentah. Biar kita kena ada kos bahan mentah. Ini komponen yang pertama. Okey, kita dah ada tepung, kita dah ada gula, kita dah ada mentega, kita dah ada margarin. So macam mana? Takkan tiba-tiba je kita apa tu kenyit mata terus jadi roti tu? Tak kan? Kita kena ada orang yang nak bancuh-bancuhkan benda tu. Kita kena ada orang. So orang-orang ini ialah komponen yang kedua. Apa dah, sekejap Komponen yang kedua ialah kita panggil dia kos buruh langsung. Kena ada. Kalau tak ada orang-orang ni, tak boleh pun nak buat roti tu. Ini kita panggil kos buruh langsung. Okey, yang ketiga. Dah ada orang masuk, dah ada orang bancuh, dah ada orang masuk ke dalam mesin semua. Dah jadi roti. Macam itu je. Mesti nak kena bungkus kan. Dan plastik ni, yang nak bungkus ni dia bukan bahan mentah. Kita tak masukkan plastik sekali dalam bancuhan tu. Kita kena bungkus asing. So ini kita panggil perbelanjaan langsung. Kos perbelanjaan langsung. Kos elemen yang ketiga ialah kos perbelanjaan langsung. Perbelanjaan langsung. Tak boleh tak ada. Kena ada. Roti dah siap, tak ada bungkus. Macam mana? Tak ada plastik. Siapa nak beli? Siapa nak makan? Macam mana kualiti kebersihan dia apa semua kan? So kini ialah kos langsung. Contoh lain kos perbelanjaan langsung ni ialah royalty. Royalty ni biasanya untuk artis-artis lah. Dia buat CD. Setiap kali CD dia dijual, dicetak, syarikat yang mencetak CD tu dia kena bayar royalty kepada artis tu. Sebab tu dekat US artis dia kod dia dijual. Setiap kali produce dia CD tu kena bayar dekat artis tu. Okey, yang keempat. Komponen yang keempat ialah cost overhead. Ini yang keempat. Cost overhead.
Cost overhead ni apa? Senang nak tahu, dia bukan bahan mentah. Kita tak gunakan dia untuk buat roti tu. Dia bukan tepung, bukan apa tu, gula, bukan ni bahan-bahan tu. Dan dia juga bukan orang yang buat tu. Dan dia juga bukan perbelanjaan langsung, bukan plastik yang nak bungkus ke dan sebagainya, bukan. Tapi dia adalah kos-kos lain yang berlaku di kilang. Berlaku di kilang. Mesti ada. Tetapi dia tidak terlibat dengan secara langsung dengan pembuatan kek tu. Okay. Contoh, kita ada kilang. Kilang ada tandas. Ada 1,000 pekerja akan guna tandas. Kalau tak ada orang cuci, apa jadi dengan tandas tu? Kena ada cleaner kan yang mencuci kan? Tapi cleaner tu, dia tak terlibat pun dalam buat roti tu. Tapi dia ada di kilang. Dengan arti kata lain, cost overhead ni kos-kos yang berada di kilang. Tetapi tidak terlibat secara langsung dengan pembuatan roti tu. Contoh lagi, mesin nak jalan kena ada elektrik. Ada kadar bayaran. Tapi adakah kita masukkan elektrik tu dalam roti kita? Mampukah orang makan? Kan? Tak boleh. Tapi kena ada elektrik. Kalau tak ada elektrik, macam mana mesin nak jalan? Kalau mesin tak jalan, macam mana roti nak jadi? Jadi, kos-kos overhead ni ialah kos-kos yang berada di kilang tetapi tidak terlibat secara langsung dengan pembuatan barang-barang. Okey. Dan yang terakhir ialah yang kelima ialah kerja dalam proses. Okey. Kerja dalam proses ni, kilang biasanya mesin dia besar-besar, million mesin dia. Dan biasanya untuk start jalankan mesin tu, dia ada cost dia, tinggi cost dia. Dan kalau kita shut down dan kita nak on balik, dia akan melibatkan cost yang tinggi. Sebab tu kilang ni dia 24 jam. Sebab tu ada pekerja kilang shift, 3 shift kadang-kadang sampai kan, pagi, petang, malam. Sebab apa? Mesin tu jalan 24 jam. Pekerja yang kena tukar-tukar, tapi mesin tetap berjalan. Jadi kenapa kerja dalam proses satu kos? Kita nak kira untung mesti based on tahunan, 1 tahun punya period. 6 bulan ke setahun, biasanya setahun lah. Jadi masa nak tutup buku hujung tahun tu, mesin still berjalan. Masih ada lagi tepung yang sedang dibancuh. Masih ada roti yang sedang dibakar. Masih lagi dalam bakar tapi belum siap, belum masuk dalam plastik. Ada yang tengah nak masuk plastik separuh ketika tutup buku tu. Jadi kita nak tahu berapa kos masa tutup buku tu. Sebab tu ada kerja dalam proses. Dan kerja dalam proses ni ada 2. Kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Okay, untuk tahu kos dia ialah kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam proses akhir, kita dapatlah kos ketika kita tutup buku tu. Jadi ini ada 5 komponen. Elemen yang perlu ada untuk kita keluarkan satu barang. Yang pertama, kita kena ada bahan mentah. Kalau kita kedai tayar, kena ada getah, kena ada kimikal, kena ada warna dan sebagainya. Dan kita still kena ada orang yang nak operate mesin tu. Dan kita kena, biasanya kalau tayar-tayar ni dia ada chop sirim tu. Setiap kali tayar keluar kena chop sirim. Setiap kali tayar keluar kena chop sirim. Chop dagangan dia panggil. Dan chop dagangan ni kena bayar sebenarnya dekat sirim. Setiap kali kita keluarkan produk kita. So itu ialah perbelanjaan langsung. Kita tak masukkan pun chop dagangan tu dalam bahan mentah kita. Tapi bila dah jadi, kita kena ada chop dagangan. Dan kilang semua kena ada bayar elektrik, bayar sewa, kena ada cleaner, kena ada mando, kena ada supervisor,
kena bayar cukai, kilang. Ini semua kos-kos yang berada di kilang tetapi tidak terlibat secara langsung dengan pembuatan. Okey. Dan yang terakhir ialah kerja dalam proses. Waktu tutup buku masih ada lagi tayar yang separuh siap dan sebagainya. Alright. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kalau kita jumlahkan, kita panggil kos prima. Tulislah. Kos prima. P-R-I-M-A. Kos prima. Kos utama. Benda yang kena ada. Mesti ada untuk buat roti. Okay. Dan yang keempat ialah cost overhead. Ini kita, ataupun nama lain dia, cost tak langsung. Biasa orang pakai memang cost overhead lah. Kita faham dia adalah cost yang tidak terlibat secara langsung dalam membuat barang-barang tu. Dan kerja dalam proses. Okey, saya bagi awak 10 minit. Ada kotak kat tepi-tepi ni kan. Buat pembacaan sikit. Relatekan dengan apa yang saya terangkan tadi, yang saya cerita sikit ni, dengan pembacaan awak. Bila saya dah terangkan tadi, awak baca, awak tulis. Tiga-tiga elemen pembelajaran tu. First awak dengar, kemudian awak baca dan awak tulis. Dia mungkin akan menambahkan kefahaman awak ataupun sekurang-kurangnya bantu untuk awak ingat. Boleh saya bagi 10 minit. Dah kelas? Ni, dah ke ni?
Haikal, dah. Dah. Okey. Siapa lagi? Hai, dah. Mira dah, Mira. Dah. Okey. Alright. Kita sambung. Okey, so ada 5 komponen. Hari ni saya nak fokus dekat satu je. Kos bahan mentah je. Macam mana kita nak kirakan kos bahan mentah untuk sesebuah kilang. Okey. Pengiraan kos pengeluaran. Untuk mendapatkan jumlah kos pengeluaran, pengiraan kos untuk setiap komponen perlu dilakukan. Maksudnya kita kena kira setiap komponen ni secara berasingan. Kita tunjukkan berapa kos bahan mentah, berapa kos buruh langsung, berapa kos, baru kita tambahkan je. Okay. Alright. So untuk hari ni kita nak belajar based on soalan ni. Soalan di syarikat perkilangan Jojomi ni. Yang ini. So ini contoh soalan dia. Okey, lupa nak cakap. Bila kita cakap pasal kos pengeluaran, ni semua kos tau. Kos-kos yang melibat untuk buat barang, dia bukan pembelian aset. Bermakna mesin kita tak akan ada kat dalam kos ni. Okey. ABS tak ada. Ini semua belanja. Kan belian kan belanja kan. Dia bukan aset. Dalam Apur tak ada aset. Sebab tu semua kos-kos ni dia hanya belanja-belanja je. Tak melibatkan ABS. Tetapi susut nilai mesin tu tadi akan ada dekat overhead. Okay, kita akan tengok nanti lah soalan. Ada banyak benda baru lah. Okay, ini contoh soalan. Soalan minta kita sediakan kos pengeluaran. Hitung kos pengeluaran. Kita nak belajar kira dulu. Belum nak buat akaun lagi. Kira dulu. Okay. So, untuk hari ini kita nak tengok macam ni kita nak kira bahan mentah saja, kos bahan mentah. Ataupun kan cakap nama lain ni ya kos bahan langsung. Ada soalan dia bagi bahan langsung, ada soalan dia bagi bahan mentah. Kita tengok soalan dia bagi apa. Soalan dia bagi bahan mentah kan. Jadi kita tukarlah. Kos bahan mentah. Okey. Untuk kira kos bahan mentah ni senang je. Konsep dia macam mana kita kira kos pengeluaran. Apa formula kos pengeluaran? KJ. Kos pengeluaran pula. Okay. Sorry, semula. Untuk kira kos bahan mentah ni, tips dia ialah sama macam ni kita kira kos jualan. Apa formula KJ? Kos jualan. Kos jualan sama dengan inventory awal tambah belian tolak tambah aidu kan. Kalau ada pulangan belian, tolak pulangan belian, baru tambah aidu. Lepas tu tolak inventory akhir. Dapat kos jualan. So itu untuk kira kos bahan mentah lebih sama je. Tapi kita kena tambah belakang dia ialah kita kena tambah dengan kalau kos jualan kita inventory awal kan. Inventory awal saja. Tapi kalau kita nak kira kos bahan mentah, kita akan mulakan dengan inventory awal bahan mentah. So cari dekat atas, mana inventory awal bahan mentah? Apa ni? Ini ialah inventory 1 Mei. Tutup buku 30 April 2008. Ini 2007. So inilah awal inventory awal bahan mentah ni. Inventory awal titik 2 ada 2. Satu bahan mentah, satu kerja proses awal. So kita nak sekarang nak ambil semua yang berkaitan dengan bahan mentah je dulu.
So kita masukkanlah inventory awal bahan mentah tu 3780. 3780. Okay. Disebabkan ini bukan apur dan kos bahan mentah ialah kos elemen yang pertama. Jadi kita akan mulakan dengan kolom yang hujung sekali. Sekiranya perlu baru kita guna kolom tengah. Ingat tu. Boleh? So dah masukkan inventory awal bahan mentah ni, potong. Teknik potong still kena ikut, kena teruskan. Alright. Lepas inventory awal bahan mentah, kan, kita, okay, kalau kos jualan, inventory awal tambah belian, tolak pulangan belian, tambah I2 kan. Semua yang berkaitan dengan belian. So sekarang kita cari semua yang berkaitan dengan belian. Tengok. Kita ada belian bahan mentah. Ada I2 tak? Ada pulangan tak? Tak ada pulangan. Ada I2 tak? Ada, angkutan masuk ada. Cukai import ni duty lah. Cukai kan duty. Cukai import ni, import untuk kita beli barang tu. Angkutan masuk ialah angkutan yang kita perlukan masa kita beli bahan-bahan mentah tu. Ada lagi tak? Insurans ni masuk tak? Tak. Ini insurans untuk kilang. Bukan insurans untuk beli barang. Beli bahan mentah. Kalau insurans untuk beli bahan mentah, dia akan cakap insurans bahan mentah. Tapi ni insurans sahaja. So dia tak masuk kat sini. So pendek kata kita cari semua yang berkaitan dengan belian. So kita akan jumpa 3 tadi. Belian bahan mentah, cukai import, angkutan masuk. Okay. Belian bahan mentah. Beli tadi. Angkutan masuk. Boleh tambah perkataan bahan mentah. Kemudian cukai import. Cukai import bahan mentah. Semua yang berkaitan dengan bahan mentah. Masa nak beli, belian. So ada tiga item yang terlibat masa nak beli barang. Satu, beli lah, kena keluar duit untuk beli barang bahan mentah tu. Kemudian nak bayar kos pengangkutan dia, nak bayar cukai lagi. So ada 3 benda yang berkaitan semasa membeli bahan mentah tu, kita kira lah kat kolom sebelum ni. Masukkanlah belian berapa? 16,580. 16,580. Angkutan berapa? 1430. Cukai 1260. Tambahkan ketiga-tiga, jawapan tak kat sebelah. Berapa tu? Ya. 16,580 tambah 1430 tambah 1260. 19,270. 19,270. Semua dapat? Okey. Ini ialah kos belian bahan mentah. Sama macam kita buat kira kos jualan. Belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih, tambah I2, dapat kos belian. Sama lah. Belian, tambah I2, dapat kos belian. Cuma ada perkataan bahan mentah je belakang ni. Okay. Dah dapat kos belian, apa nak buat? Tambahkan ada dua ni. 16,270 tambah dengan 3780. 23,050.
kita bukan beli dan jual. Okay? Ini tak ada apa-apa. Biarkan je. Okay. Next. Ialah tolak inventory akhir bahan mentah. Kan kalau kita kira kos jualan, lepas inventory awal tambah kos bulan, kita dapat KBDJ. KBDJ yang kita tolak dengan inventory akhir, dapat kos jualan, kan? So yang ini lain sikit. Ini ialah kos bahan mentah. So kita tengok inventory akhir. Ini inventory akhir bahan mentah 2980. 2980. Tolakkan. Tolak 2980. 20 apa ni? Salah. 20 070. So jawapan ni apa yang awak kira ni? Ini ialah kos bahan. Ini kena tulis ni. Dekat atas tadi tu kepala tajuk je. Tapi ini kita tulis kos bahan mentah. Dah, senang je. Kan? Yang penting kita tahu konsep kos jualan. Cara nak kira kos bahan mentah ni macam kira kos jualan. Inventory awal, tambah belian, tolak pelanggan belian, tambah IDU, tolak inventory akhir. Sama je. Dapatlah kos bahan mentah. Selesailah elemen yang pertama, kos bahan mentah. Dan hari ni saya nak cover satu je, tak nak pening-pening. Kita nak belajar tentang kos bahan mentah je. Boleh? Alright. So, saya nak awak keluarkan kertas kajang ataupun dekat dalam buku latihan lah, cantik sikit. Tulis kat atas tu soalan pemahaman modul perakaunan kos, muka surat 6 dan muka surat 7. Maknanya satu soalan ni satu keping. Buat dulu 2 kolom macam ni ke bawah, sampai bawah, daripada atas sampai bawah. Letak kepada tajuk kos bahan mentah dan kira kos bahan mentah untuk kedua-dua soalan ni, muka surat 6 dan muka surat 7. Boleh? Tips, ambil semua yang berkaitan yang ada bahan mentah, cuma lah angkutan masuk ni IDU lah, duty import ni IDU lah. Cari semua yang berkaitan dengan bahan mentah saja. Boleh? Okey, cuba buat sekarang. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya switch off kamera kejap, tapi saya dekat sini. Ada soalan tanya.
Kalau ada pulangan, kan, belian bahan mentah, tolak pulangan belian bahan mentah dulu, dapat belian bersih bahan mentah, baru tambah dengan aidu.
615. Okey, yeay. Ini mesti dia tengok kerja dalam proses akhir tu. Ke kalkulator salah, boleh beli baru. Alright, kita sambung sikit lagi lah. Sikit lagi masa pun ada lagi. Okey, patah balik tadi. Dekat komponen-komponen. Komponen yang pertama dah selesai. Iaitu kos bahan mentah kita. Semua yang berkaitan dengan pembelian bahan mentah kita. Okay, next. Kos buruh langsung. Orang yang buat tu. Ini kepada tajuk. So, apa boleh kita buat? Kita tulis kepada tajuk. Lepas dapat kos bahan mentah ni, sambung. Langkah sikit lah bagi nampak cantik. Kos buruh langsung. Garis. Pada tajuk kita gariskan supaya kita aware kos buruh langsung. Basically ada satu je benda ni. Cari mana kos, mana pekerja ni. Kat mana kita nak tengok dekat soalan ni. Soalan perkilangan jojom ni. Kalau kita tengok ada dua yang melibatkan gaji, iaitu upah langsung dengan upah tak langsung. So untuk kos buruh langsung ialah upah langsung. Ini pekerja-pekerja kilang. Orang yang terlibat secara langsung untuk buat barang tu. Tapi upah tak langsung ni, dia ada kat kilang. Tapi dia tak buat. Kalau kilang roti kita tadi, dia tak buat roti tu pun. Tapi dia ada kat kilang. Contoh, supervisor. Supervisor dia kerja jalan, check je. Dia tak buat pun roti tu. Cleaner, dia tak buat roti. Dia cuci tandas. Kan kalau cleaner tu buat roti kan, geli pula orang nak makan. Kan? Apa lagi? Jaga duduk dekat depan je. Jaga post guard tu. Takkan sampai ke dalam kilang dia tolong bancuh pula tepung sebagai. Tak. So upah tak langsung ni, orang-orang yang ada di kilang tetapi tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan. Jadi kat sini kos buruh langsung dalam soalan ni ada upah langsung. So apa boleh kita buat? Kita tulis tambah kat sini. Upah langsung. Satu je. Tak ada benda lain. Terus letak kat kolom hujung. Mana? Apa tadi? Upah langsung. 9860. 9860. Dah, tu je. So dah dapat kos bahan mentah, dah dapat kos buruh langsung. Next, tambahkanlah ni. 20,070 tambahkan dengan 9860. 29930. 29930. Dapat jawapan. Ini tak ada apa-apa, jawapan dia tak ada apa. Kita cuma nak tambahkan daripada satu komponen ke satu komponen. Dapat satu komponen, tambahkan. Dapat satu komponen, tambahkan. Itu cara kita buat.
Alright? Ini yang surat 6 tadi Ini soalan contoh soalan contoh. Okey, buat untuk soalan yang dua soalan terusnya tu. Buat. Tambah kepada butir, pada tajuk dan cari apa yang soalan cakap. Soalan cakap upah juga ke? Upah pekerja kilang. Macam ni, soalan ni lain pula. Tadi upah langsung, upah tak langsung. Ini upah pekerja kilang, upah pengurus kilang. So pengurus kilang dia tak buat benda tu. Yang buat ialah pekerja kilang. So butiran dia kita based on soalan. Kalau soalan tulis macam ni upah pekerja kilang, kita tukarlah. Upah pekerja kilang. So kan berapa amount itu tadi? 8720. 8720. Tambahkan. Boleh? Begitu juga dengan soalan seterusnya, syarikat Maria ni. Kita tengok dia tulis apa. Tak kepada tajuk. Kita tengok dia tulis apa. Kat sini dia ada apa ni. Dia tulis buruh kilang pula. Kan? So kita jangan ambil yang kerja dalam proses ni. Kerja dalam proses ni benda lain. Nanti saya tak cover lagi. Dia kerja dalam proses. Kita tengok yang upah ni. Upah buruh. Buruh kilang tu buruh langsung lah ni. Buruh langsung, buruh tak langsung. So, dia ni upah buruh langsung. $12,880. Dah selesai. Boleh? Boleh lah tu. Senyap tadanya setuju. Okey, kita patah balik. Dua komponen dah selesai. Komponen yang banyak kira sikit memang komponen kos bahan mentah. Kos buruh langsung kita cari. Kita kena kenal butir, kena faham. Ada yang tulis upah langsung je, ada tulis pekerja kilang, ada tulis upah buruh langsung. Jadi kita ambil yang berada di yang terlibat untuk buat barang tu. Okey, next. Kos perbelanjaan langsung. Okey, kos perbelanjaan langsung ni unik. Ada soalan yang ada soalan yang tak ada. Okey, kalau ada kita kena kenal pastilah. Contoh kos perbelanjaan langsung ni kamu tulis Contoh kos perbelanjaan langsung. Contoh pembungkusan, kos pembungkusan. Contoh lagi royalty. Contoh lagi cap dagangan. Tak banyak. Ini contoh. So kita tengok daripada soalan contoh tadi tu, ada tak? Jom kita cari satu-satu. Utility apakah utility? Utility ni kadar bayaran lah. Bil air, bil elektrik dan sebagainya. Okay. So kalau kita tengok daripada soalan contoh ni, perkilangan Jojo ni tak ada royalty, tak ada kos pembungkusan, tak ada cap dagangan, tak ada. Kalau tak ada bermakna elemen kos prima dia ada dua je, bahan mentah dengan buruh langsung, tak ada pembelanjaan langsung. So kalau tak ada pembelanjaan langsung, jawapan untuk bahan mentah, kos bahan mentah dan kos buruh langsung ni, jawapan ni ialah kos prima. Kena tulis, ini ada markah, tak tulis tak ada markah. Kos prima. Okay. Tengok soalan yang muka 6 tu. Ada tak royalty?
ada tak kos pembungkusan? Ada tak cap dagangan? Tak ada juga. Okay. Kalau tak ada, jumlah ini 35, tambah dengan 8720, 43950. 43950 ni, ini ialah kos prima. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Cari. Ada tak? Pun tak ada juga. Kalau tak ada, kita jumlahkan dulu ni, dia adalah kos prima. Tapi kalau ada kos perbelanjaan langsung, kita kena buat tajuk baru, kos perbelanjaan langsung. Contohlah, contoh kat sini ada kos perbelanjaan langsung. Ini contoh bukan untuk soalan ni, contoh. Titik-titik, ada kos perbelanjaan langsung. Ada royalty yang kita kena bayar. So, tulislah royalty 1000. Katakan contoh. Kita tambahkan 13,880 dan inilah dia kos prima kita. Kos prima. Clear? So kalau awak tengok kos prima ni yang nak kena kira sikit lah barang mentah je. Yang lain kita tinggal cari je berapa pekerja langsung, kos buruh langsung, berapa kos belanja langsung. Nyatakan. Dah selesai dapat kos prima. Boleh? Alright. So yang lain, cost overhead dia banyak. Cost overhead ialah kos-kos lain yang berada di kilang. Yang berada di kilang saja. Okay, kita kena faham. Kadang-kadang perniagaan ni kan, kilang tempat lain, management office tempat lain. So ada kos-kos yang terjadi dekat office. So ini tak termasuk. Ini hanya kos-kos yang terlibat di kilang saja, di tempat buat barang tu. Okay. Contohnya sewa kilang. Contoh apa lagi? Gaji jaga, gaji pekerja bukan langsung, buruh tak langsung. Apa lagi? Susut nilai mesin sebab mesin berada di kilang. Apa lagi? Kadar bayaran, utility, lesen kilang. Semua kos-kos yang terpaksa kilang tanggung. Tetapi bukan untuk buat roti tadi tu. Kalau sewa tak terbayar, ada sewa yang tertunggak, roti tetap boleh buat. Asalkan ada tepung, ada mentega, ada gula, ada margarin, ada orang nak buat, ada plastik bungkus. So tiga-tiga ni boleh, masih boleh ada, boleh buat. Okay. Alright, so next class kita akan cover cost overhead lah pula. Kita nak kenal apa itu cost overhead. Keywords dia, kos-kos yang berada di kos yang terjadi di kilang sahaja, selain dari bahan mentah, buruh langsung dan perbelanjaan langsung. Cost overhead. Dia berlaku dekat kilang dan bukan bahan mentah, bukan buruh langsung, bukan perbelanjaan langsung. Dia adalah cost overhead. Habis cerita. Alright.
So, senang kan? Topik ni senang sekiranya awak ada asas yang kuat dalam perakaunan. Sebab tu masa form 4 tu saya strict sikit. Siapa tak kenal Bahil, siapa tak tahu format. Sebab bila awak mahir benda ni kan, topik form 5 ni senang je. Sekejap je cover, sekejap je, senang je. Tapi ini soalan ni yang saya ambil ni daripada buku teks, dia soalan senang. Bukanlah soalan SPM tu susah, tak. Nanti kita akan tengok soalan-soalan berbentuk SPM yang saya akan share bila kita habis cover benda ni, kita akan buat latihan. Okay, boleh? Alright. Wow, habis awal kita hari ni. Bukan habis awal, kita ialah efektif. Tak payah lama. Masa yang belajar yang paling efektif ialah maksimum 2 jam. Ada orang dia jangka fokus dia sejam suku. So saya ambil average lah kan. Sejam setengah. Tapi ni sejam. Lebih sejam ni, boleh lah ni. Dia tak nak sampai 2 jam sebab fokus dah kurang. Nanti macam cakap sorang-sorang. Okay, yang penting faham. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada, take care. Saya dah terangkan sikit. Awak dah boleh baca balik buku teks dekat modul tu. Buku teks awak baca, lebih faham awak baca nanti. Kalau boleh, try cover untuk overhead sekali lah. Jadi masa minggu depan saya terangkan overhead, dah jadi senang untuk awak. Alright, okay, terima kasih banyak-banyak. Debar tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share video ni dalam Google Classroom. Bolehlah awak-awak kakak kawan-kawan yang tak ada dalam kelas ni, ada 20 orang je, bermakna ada 40 orang yang tak ikut kelas ni. Jadi Allah Akbar, kita pun tak tahu bila sekolah akan buka. Tapi rasanya paling cepat pun 2 minggu, 3 minggu, tak tahulah, saya pun tak tahu. I have no idea. Tapi apa pun kita tak boleh nak tunggu. Kita kena buat jugalah sikit proaktif. Okay, dan saya faham awak ada banyak juga lagi kelas-kelas lain. Jadi saya tak nak bagi kerja rumah sangat. Yang penting faham. Kalau ada buku-buku latihan yang lain, boleh try buat setakat kos bahan mentah, kos buruh langsung, pembelajaran langsung. Cukup. Nanti masa saya dah cover overhead, boleh sambung. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.